Okay guys, kita mulakan dengan doa menaiki kenderaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mu'rinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton semua. Dr. Yahya Abdullah sini sebagai hos anda dalam satu lagi sembangan menarik di dalam Talk Gear. Episod kali ini akan membawa topik semua orang di Malaysia akan merasa nostalgia, sentimental dan for sure boleh relate lah. Apa topiknya? Drive bulan puasa dan balik raya. Tapi seperti biasa, saya request guys, tolong like, sub, share. Dan mari kita berinteraksi dan bertukar pendapat di dalam ruangan komen. Guys, kita ni dah nak bulan puasa kan? Dan of course lepas bulan puasa tu apa lagi? Balik raya lah. Tapi sure lah, kita semua ni mesti ada kenangan-kenangan yang memang mengambil memori kan, yang mencuit hati. Okay, dan benda-benda yang points yang spesifik tentang tentang puasa dan raya, right? Nanti kita kupaskan sikit-sikit dan separuh-separuhnya mungkin provokatif sikit kot, okay? Bagi setengah orang. Nombor satu yang saya nak cerita lah tentang bila drive bulan puasa ni. Ni belum balik raya lagi, okay? Kita drive bulan puasa ni. Satu yang saya selalu mesti ingat kalau petang-petang kan, dua benda kalau kita kerja kan, wah dah boleh balik cepat kan. Kalau balik pukul 5.30, 1 jam awal ke 4.30 kan. Jadi kalau hari biasa balik pukul 4.30 daripada pukul 5.30, 6 tu macam wow, heaven kan dapat balik. Tapi tak ada sebab. Tapi bila bulan puasa ni, boleh balik 4.30. Feeling dia macam special kan. Balik tu dalam masa yang bukan selalu 5.30, 6 tu yang macam lewat tu kan. Kita rasa bila nak sampai rumah pukul 8. Tapi bila 4.30, wah, tak sabar nak beli bahan berbuka puasa, nak masak kan. So perasaan balik pukul 4.30 tu lain kalau hari biasa kan. Kalau kita boleh balik pukul 4.30, balik awal pun macam tak ada point. Tapi oleh kerana pukul 4.30 di bulan Ramadan tu kita boleh balik time tu, kita rasa macam wow, ada something kita boleh chase kan. Dan apa yang kita kejar kan, okay, especially bagi mereka yang mungkin susah sikit nak masak ke, ataupun mungkin tak sempat nak masak, ataupun tak nak masak. Jadi saya rasa bazar Ramadan lah, okay, yang memang fenomena kan, memang fenomena, okay, seluruh negara. Saya sendiri memang akan ke bazar Ramadan lah. Warga kota especially memang gemar dekat tempat bazar Ramadan yang orang kata branded lah. Okay, contohnya kat mana? Macam kalau dekat USJ 4. Wow. Okay, artis-artis pun turun situ. Dekat Shah Alam, kat Kelana Jaya. Wow, selebriti tukang masak pun set up jual-jual dia kan, juadah dia. Lepas tu yang macam betul-betul nostalgic lah. Dekat mana? Dekat Kampung Baru punya bazar Ramadan. Wah, tu semua orang datang, tak kira apa status pun kan. Very authentic. How about kalau kita nak rasa macam different sikit, saya tak kata international lah, tapi rasa macam luar negeri sikit lah, dekat Masjid India. Penuh dengan warga asing kan. So makanan dia pula berbeza-beza kan, tempat-tempat ni semua kan, according to location. Macam kita tahu dulu ada setengah chef Arab, okay, Chef Amar, yang kalau bila bazar Ramadan dia akan buat nasi mandi Arab dia kan. Lepas tu ada setengah tempat lain macam, saya ingat lah, saya duduk dekat USJ tu kan. Jadi dia akan ada, masa tu dia kata air ketum kan. Tapi bukan air ketum pun, rupanya macam air ketum. Saya ingat lagi dia jual tu. Saya pun takkan air ketum jual kat bazar kan. Tapi rupanya gimmick saja, warna macam tu, pasal ada sirap saja. Tapi oleh kerana dia tahu orang beli bukan kerana orang nak kan konon air ketum lah apa, tapi because novelty dia, gimmick dia, orang pergi. Lepas tu ada satu time tu, dulu kalau nak beli curry puff, belilah satu, belilah dua, beli tiga. Tapi sekarang kalau kita nak beli macam mana? RM5, RM2. Wah, siang-siang dah jual 5 kan, kita terpaksa beli 5 kan. Dan ada setengah tempat dia dah pack kan. Jadi saya ingat dekat Kelana Jaya dia start macam tu. Kalau tempat lain boleh beli lagi loose piece curry puff ke kuih donat, boleh beli satu. Sekarang tak, nak beli kuih ketayap ke apa ke,
dah pack sekali kan. Jadi 3 RM2 macam tu kan, 5 RM4. Ada setengah tempat tu macam murtabak kan. Murtabak memang terkenal murtabak. Jadi kalau nak beli murtabak, pergi dekat Bazar Ramadan yang ni. Kalau nak beli air katira, okey, beli kat tempat yang famous di sini. Dekat Uptown. Saya ingat juga kan, kat Uptown. Tapi kat Uptown bukan saja terkenal dengan menjual juadah kan, tapi at the same time dia pun yelah dah nak raya, at the same time orang beli juadah nak buka puasa, dia pun jual benda-benda yang mungkin orang nak buat ibadah time bulan puasa ni kan, dengan kopiah dia, dengan mungkin baju nak pergi solat kan, nak solat raya, jadi benda-benda yang religious dan bukan ni perayaan Islam kan, Islamik tu ada okey, sebagai satu, bukan saya nak kata gimmick lah, tapi novelty jugalah kan, satu tarikan okey di bazar Ramadan ni. Tapi saya nak cerita juga tak kurang juga ada orang juga kena kerja overtime kan. Mungkin dia boleh balik 4.30, tapi tak semestinya dia balik 4.30. Mungkin kadang-kadang ada yang bekerja mungkin projek ikut international hours kan, international borders. Jadi 4.30 tu tak apply. Jadi mungkin dia terpaksa balik lambat juga. Dan bukan saja dia terpaksa balik lambat, kadang-kadang juga kita fikir kita boleh balik 4.30, kita boleh sampai rumah. Sekali ada lagi 3 juta pun orang fikir macam tu juga. Jadi semuanya keluar 4.30. Jadi akhirnya ramai-ramai semua sampai rumah pukul 8. Jadi pada saya dah amalkan lah dari dulu. Apa saya buat bila especially time bulan puasa ni, apa saya buat? Belilah set-set kan, kita beli kurma, simpan dalam kereta kan. Dan saya pastikan saya sentiasa ada botol air mineral. Tapi botol air mineral tu macam saya selalu diingatkan oleh mak saya, jangan letak dalam direct sunlight. Sebab kalau botol air yang dah di-expose kepada matahari, mungkin akan jadi jadi toksik lah kan, jadi poison. Jadi saya akan selalu simpan air, botol mineral dalam kompartmen, tutup. Bila saya nak minum, saya keluarkan. Jadi 2 benda yang saya selalu simpan lah dalam kereta, especially bila bulan Ramadan, kurma dan juga air mineral. Kalau bukan time Ramadan, saya akan simpan jajan, kacang-kacang ke, snack-snack ke. Tapi oleh kerana ni bulan Ramadan, penuhkan kereta dengan juadah yang mungkin membuat kita boleh berbuka puasa dalam kereta. Sebab yelah terperangkap, bila terperangkap ni kita nak buka puasa, kita nak elakkan apa? Elak dah lapar kan, marah, lepas tu frust, tak dapat buka puasa kan. Jadi kurang-kurang dalam kereta ada kurma sikit, dah bolehlah kita buka puasa. Pada saya itu sangat mustahak. Yang di next one ni fenomena terbaru lah. Saya tak tahulah kalau semua orang ada perasan ni ke tak. Sekarang ni restoran drive-thru di bulan puasa. Ada satu masa dulu ada delivery kan, delivery boleh hantar beg plastik hitam kan. Sebelum tu mungkin siapa nak beg plastik hitam ni, you all tahulah saya cerita pasal beg plastik hitam ni kan. Jadi beg plastik hitam ni pergi ambil kat belakang kedai kan. Asalkan jangan kena tangkap lah. Lepas tu jadi fenomena yang beg plastik hitam ni boleh delivery. Zaman sekarang ni pula ada drive-thru kan, boleh ambil beg plastik hitam. Aduh, restoran tu buka macam separuh pintu kan, tingkap separuh tu boleh ada beg plastik hitam. Tapi you drive-thru dan cabut terus kan. Dan adanya order secara online ni ataupun order secara WhatsApp kan, mungkin dia tak gunakan official app, tapi lah ada nombor telefon WhatsApp untuk order anda. Jadi bila sampai je, duit dah bayar dah apa, bungkusan hitam, plastik hitam, lalu tingkap, ambil tu caw kan, betul-betul drive thru. Tapi saya rasa you all faham lah ni untuk orang yang jenis macam mana ni. Saya tak pasti drive-thru ni ada di kawasan-kawasan macam kampung atau pekan, tapi di KL memang banyak. Ini a bit of a more serious note sikit lah. Tak serius sangat, tapi macam enjoy lah. Dekat KL ni satu yang famous bila bulan puasa ni, of course, bubur lambuk. Mana bubur lambuk paling best? I think semua orang tahulah kalau kat KL ni secara general ni yang paling best sekali kat Kampung Baru lah. Bubur lambuk Kampung Baru. Masalahnya bila orang nak dapatkan bubur lambuk ni dekat Masjid Kampung Baru boleh dapat free. Kalau nak beli pun boleh, yang nak ambil free pun boleh.
Dan dia memang banyak. Saya pernah pergi dulu. Wow, memang dah beratur orang punya ramai. Saya pun dah entah line ke berapa entah. Dapat lagi. Berapa lori lah bubur lambuk, berapa tan bubur lambuk dia masak kan. Tapi masalah nak mengambilnya, kalau naik motor, bolehlah parking mana-mana kan. Mungkin motor tu berlambat-lambat. Tapi orang yang datang sana, ni for a fact saya tahu. Orang luar KL sekitar Selangor dan kadang-kadang ada Negeri Sembilan, dan kalau macam saudara mara saya datang daripada Melaka atau daripada Johor, dia make it a point kalau dah bulan puasa datang, pergilah Kampung Baru ambil berkat bubur lambuk. Dah macam ambil air zam-zam kat Mekah pula. Jadi yang saudara mara datang ni mesti naik kereta. Jadi bila sampai sana, habislah tempat tu kan, orang dah tak boleh bergerak oleh kerana jam yang teruk. Semua orang tumpu situ nak dapatkan bubur lambuk. Bukannya pasal bubur lambuk tu free ke apa ke, tapi benda tu macam satu tradisi kan, satu authenticity yang bila sampai KL di tengah bulan puasa ni, mesti nak ambil bubur lambuk di Kampung Baru. Good news, sekarang dah ada bubur lambuk drive-thru. Okey, bukan drive-thru macam saya cakap point tadi beg plastik hitam. Tapi memang betul, lalu perjalanan, okey, dekat tepi tu ambil bubur lambuk dan belah. Jadi dah ada drive-thru bubur lambuk ni untuk merasai resepi, okey, autentik bubur lambuk di KL, okey, dan jadi semakin senang. Guys, next point yang saya nak cerita ni, tapi bulan puasa ni sebetulnya, sepatutnya kita ni buat apa sebenarnya? Kita beribadah kan? Drive tu satu hal juga. Drive through sana, drive through sini kan. Buka dalam kereta tu ialah mungkin sebab lambat balik, drive ke bazar Ramadan. Tapi kalau buka puasa di masjid macam mana Kalau di tengah-tengah KL, kalau kita naik kereta lah kita drive nak pergi, kebanyakan orang akan lebih suka berbuka puasa dengan sanak saudara, dengan family. Tapi ada satu time tu saya ingat memang betul lah, buka puasa ni semua orang buffet. Sampai satu kepala RM220 pun ada buffet kan. Saya ingat time tu dulu, tapi saya pun terjebak juga. Jadi saya bukan nak kata buka puasa di buffet saja, tapi buka puasa di masjid. Maksudnya kita mesti pergi ke satu tempat tu, mungkin dengan ambil kenderaan lah, of course, okay, naik kereta ke apa ke, untuk sampai tempat tu untuk buka puasa di tempat situ. Buffet, hotel, buka puasa di masjid kan. Jadi yang saya ingat ni kenangan-kenangan yang drive kan. Lepas tu anxiety nak cari parking kan, kereta nak letak mana kan, betul ke ini tempatnya kita nak sampai, tengok orang ramai ke orang kurang. Jadi semasa drive tu nak pergi ke tempat berbuka puasa tu kan, yelah macam saya cakap, masjid ke, buffet ke, hotel ke apa ke, dia ada that feeling yang memang betul-betul nostalgia kan. Selain daripada kita berbuka puasa, tapi dalam perjalanan nak pergi ke tempat berbuka puasa tu kan, dia tak sama macam balik rumah. Macam balik rumah, kita dah sampai rumah, kita parking, lepas tu masak lah atau hidang lah, apalah semua. Tapi bila kita drive ke hotel tu kan, wow, kita rasa macam grand lah buka puasa kan. Itu satu pada saya nostalgia bandar, nostalgia kota kan, bila kita drive untuk pergi berbuka puasa kan. Rasa tempat tak lain macam di kampung, mungkin saya rasa mungkin kurang kot macam tu kan. Tapi di bandar ni memang terasa lah kalau kita pergi, orang kata outing untuk berbuka puasa. Okay guys, itu tadi kita cerita banyak pasal buka puasa makan kan. Tapi bukan itu saja aspek bulan puasa ni kan. Tapi kalau kita nak cerita pasal kereta, yang paling mustahak sekali, saya rasa ni saya pun dah terkena juga kan. Ataupun kebanyakan orang mungkin dia sambil lewa kot, sebab kenderaan yang kita gunakan tu tak sepatutnya berpuasa. Maksudnya kita kena servis dia kan, kita kena jaga dia baik-baik. Kebanyakan orang bila dah nak balik kampung, dah nak balik raya, baru last minute dia nak servis. Jadi kereta dah penuh kat workshop, mana-mana semua pun dah tak boleh ambil kan, sebab dah overflow dalam kereta. Pada saya, sebaiknya servis kereta tu bukan sahaja kena servis sempena raya, tapi memang periodical service. Jadi kita nak servis kereta tu, besok nak balik kampung, sekarang ni baru nak servis, memang tak lah, kedai tu memang tak sempat. Jadi kita kena schedule kalau baik-baik. Kita kena pergi tempat yang ada masa nak ada. Kalau kita tengok checklist berapa point kan, nak check tayar, nak check engine, nak check minyak engine, nak check coolant, nak check gear, gearbox, nak check macam-macam lah, alignment kan. Jadi bila kita servis tu, kita kena jangan fikir aku tukar minyak enjin tu cukup lah. Sebab kadang-kadang kita ni macam kampung kita jauh kan. Ada yang dekat Kelantan sana, bila nak balik raya je ambil kau 27 jam kan. Jadi kereta tu
27 jam katalah tak bergerak, sekali overheat kan, mungkin kerana terlupa lah nak top up air ke apa kan. So servis tu kita kena jaga betul-betul, dan kita kena fikir yang kita ni bukan setakat jalan jauh, tapi akan terperangkap berjam-rejam di dalam jam. Adakah enjin tu boleh tahan? Macam podcast-podcast yang sebelum ni saya ada bercerita tentang kereta baru kita terpakai kan. Jadi kereta terpakai tu reliable ke tak? Jadi kita balik kampung kan, sempena nak raya ni kan, masa bulan puasa ni, kita servis dia baik ke tak? Kita pasti tak kalau dalam jam tu enjin tu tak overheat. Saya rasa banyak kereta terbengkalai kan bila overheat itu saja, kereta tak bergerak. Kita takut kadang bila kereta tu laju kan, enjin bungkam lah, apalah, tayar tercabut lah, whatever. Tapi sebetulnya bila kita dah 27 jam dalam jam, yang menyebabkan rosak kereta tu sebab kereta tu berhenti dan overheat. Jadi kita kena pastikan enjin tu tip top, okay, dalam keadaan yang bukan saja bergerak tapi keadaan tu berhenti. Okay guys, next point saya nak cerita ni, kita nak balik kampung kan. Jadi memang dah tahulah for sure jam lah kan, dia tak payah cerita lah. Jadi apa yang kita patut taruh dalam kereta untuk hadapi jam ni? Kalau kita tengok dekat Amerika, dia ada kereta besar-besar zaman dulu kan, caravan ke apa ke, dia akan sediakan macam board game lah apa semua tu kan. Jadi anak-anak ada got something to do. Tapi kalau kat Malaysia ni apa kalau balik kampung apa yang kita nak? Yang saya pastilah kan, antaranya ialah pemegang telefon kan. Nak tengok sebagai screen Waze ke apa ke, okay, ada yang pemegang ni kan, yang ikat dekat dashboard, ikat dekat cermin kan, ikat dekat tepi dashboard sini. Jadi pemegang telefon tu mustahak. Lagi wayar USB telefon. Ni satu masalah kan. Nak charge telefon pun kabel dah tak ada kan, kabel rosak. Let's face it lah, kabel telefon ni asyik rosak kan. Tapi kalau kita dalam perjalanan nak jalan jauh, pastikan kita ada kabel telefon, dan kabel telefon untuk charge yang fresh lah, yang baru. Jadi bila dah terperangkap dalam jam lama-lama tu, kalau bateri habis dah satu hal. Okay, pastikan ada USB telefon, tapi jangan lupa power bank. Kan, power bank pun mesti ada. Kalau kita terperangkap betul-betul kereta tu jenis 1 km sejam, 2 km sejam yang betul slow, tapi kalau mungkin terperangkap mungkin 30-40 km sejam kan, tapi kita nak bercakap ke apa ke, takkan kita nak pegang telefon dalam keadaan nak jaga-jaga trafik apa semua tu. Jadi kita mesti ada earphone, okay, phone telinga, earphone, okay. Ni headphone kan, pakai earphone dah lah, ataupun earpod ke. Jadi kita lebih boleh menumpukan perhatian sambil bercakap. Sebab tak semua tempat jamnya berhenti habis. Mungkin speednya 30-40. Jadi kita tak perlu nak pegang telefon sentiasa. Jadi kita pegang steering untuk kita pastikan kita tak berlanggar, okay, orang depan atau brake mengejut ke apa ke. Jadi semua concentration telinga tu kita pakai earpod, okay. Jadi kita boleh lagi beritahu, mak ni ada lagi 20 km tapi nampaknya ada 3 jam lagi baru nak sampai. Jadi kita tak perlu pegang telefon, okay, kita bercakap hands free, okay, dengan earpod. Okay guys, ni pun satu mustahak juga. Kadang-kadang benda ni macam common sense kan, tapi selalunya orang tak buat. Sebab saya nak beritahu ni, bila kita drive jauh-jauh, bila kita berhenti, apa kita tengok dekat seat kita? Mesti berterabur, kacang lah, botol air lah, apalah macam-macam. Kenapa? Sebab bila kita dah makan kacang atau apa semua tu, dia punya plastik buang rata-rata. Kan? Kita tak sediakan sampah, tempat buang sampah ke, okay, sampah tu kita tak sediakan untuk, kita tak susun untuk dibuang dalam keadaan yang terkawal. Kita mungkin beli barang ada dalam plastik, tapi plastik tu semua dah terbang ke sana kemari. Mungkin kita boleh ada mini basket, okay, untuk buang sampah. Bagi mereka yang isap rokok tenye buang keluar. Jadi kita tengah jam, baling-baling rokok keluar, termasuk dalam kereta orang kan, kasih gaduh kan, buat apa? Ni saya cakap bagi isap rokok masa malam lah, lepas buka puasa kan. Kan, nak balik kampung. Jadi ashtray tu ada tak? Okay, macam mana kita nak, kalau isap rokok nak buang rokok tu dengan baik kan? Jadi kita kena ada barang yang kita perlu, seperti peralatan nak buang sampah, dan tersusun, teratur. Penyangkut, kadang-kadang kita sebelum perjalanan tu kita beli air ikat tepi kan, kita takkan nak pegang lagi 200 km. Okey, kita nak sangkut kan, air tu kat mana. Kadang-kadang kita beli kacang tu kita nak tahu mana, mungkin ada cup holder ataupun holder yang kita boleh sangkutkan kacang untuk kita nak makan. Takkan kita nak pegang kan, bawa 140, 160 sambil bawa kereta kita nak makan kacang sambil pegang. So it's very very dangerous. Jadi menyusun barang untuk
mudah dicapai. Ini memang orang takkan fikir. Bila dah sampai destinasi, kacang berterabur, sampah berterabur, semuanya stres. Kita dah drive dekat 20 jam. Stres, kita ni nak beraya. Okay? Jadi mesti susun barang untuk mudah dicapai dan bersih. Guys, kita cerita ni daripada awal bulan puasa sampai dah nak raya kan. Jadi bila kita dah sampai destinasi kita, last kali kita buat apa sebelum kita nak raya besok? Untuk kereta kita, untuk motor kita, kenderaan kita, of course kita pergi car wash kan. Jadi car wash memang merata-rata di sana sini. Time tu kita kena ingat besok nak raya, petang ni pukul 5.40 kita nak pergi. Dan memang tidak lah orang yang tukang basuh kereta tu pun nak beraya juga. Tapi kalau dia masih lagi ambil tempahan untuk basuh kereta, you kena ingat, bukan you guys je seorang yang dekat situ. Mungkin ada 30,000 lagi kenderaan lain kan. Jadi antara basuh sendiri ataupun fikir-fikirlah, okay, boleh ambil masa tak untuk cari tempat car wash yang sanggup nak basuh. Dan kalau sanggup, you all tak sanggup tak nak beratur, okay, nak tunggu. So car wash kadang-kadang pun boleh menyebabkan kita ni naik angin kan. Sebab pasal apa? Simple je, kita dah dapat slot, orang tu mau basuh, tapi orang yang tukang basuh tengok ada 300 kereta lagi dia basuh cincai kan. Kita pun kata abang basuh cincai ni kan. Lepas tu biasanya RM15, dia charge nya RM25 kan, lebih RM10. Oh ni sempena raya apa semua. Jadi pastikan kita masa time tu kita nak cantikkan kereta, kita nak cantikkan kenderaan kita, tapi perasaan kita tu boleh cantik tak time tu? Kita boleh sabar tak time tu kan? Jadi itu pada saya mustahak juga. Car wash merata-rata tapi belum tentu lagi kereta tu bersih kan. Okay, itu kena take note. Okay guys, marilah kita sekarang membaca doa berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okay guys, kita dah baca doa naik kenderaan, kita dah baca doa berbuka puasa, dan kita dah of course boleh menikmati juadah-juadah yang kita dah beli di Bazar Ramadan atau kita dah masak tadi. Semoga episod ini membawa benefit dan berkah daripada Allah Ta'ala untuk kita semua, sempena hari baik, bulan baik ni. Dan semoga semua sampai ke Syawal tahun ini dengan keadaan yang selamat dan gembira. Okeylah guys, baiklah, nampaknya topik kita sudah berakhir di sini. Okey, saya nak ingatkan you all dengarkan kami juga di Spotify. Jangan lupa, okey, saya minta hari baik bulan baik ni like, share dan sub. Please this is a very interesting topic kan, penuh dengan memori dan nostalgia. Dan negeri lain di Malaysia mempunyai mungkin adat dan peradaban yang lain. Saya sini daripada selatan, jadi mungkin different, okay, cara kita dengan di Sabah Sarawak, di utara, di tengah, di pantai timur. Jadi boleh you guys, saya menjemput komen, okay, pengalaman you all semua di dalam comment section. Kita nak tengok apakah ciri-ciri unik masing-masing, okay, seluruh Malaysia sempena bulan Ramadan dan Hari Raya. Saya Dr. Yahya Abdullah, bukan Dr. Bedah, tapi membedah persoalan di dalam topik menarik akan datang. Terima kasih.